Saya ada sedikit kritikan terhadap pakej rangsangan ini. Kerana pada saya ianya bukan suatu pakej rangsangan. Yang diumumkan oleh kerajaan itu adalah pakej untuk melakukan mitigasi terhadap apa yang berlaku. Ya. Kalau kita membuat pakej rangsangan, bermaksud kita ingin merangsang ekonomi. Bagaimana kita nak merangsang ekonomi dalam keadaan negara kita berhadapan dengan perintah PKP ini? Tidak ada kedai yang dibuka, tidak ada perniagaan yang berjalan kecuali perniagaan makanan. Perkeliling terbaru membenarkan bengkel-bengkel dibuka sampai pukul 4 petang. Beberapa perniagaan yang asas saja. Maknanya ekonomi tidak bergerak. Kita menyediakan pakej rangsangan ini supaya ekonomi bergerak. Yang dilakukan sekarang ini oleh kerajaan adalah pakej untuk mengurangkan kesan terhadap COVID ini, iaitu dengan memberikan bantuan kepada rakyat. Sebab itulah ada, kita dengar di media-media sosial, ada kumpulan-kumpulan peniaga misalnya memberikan kritikan kepada kerajaan kenapa peniaga-peniaga ini tidak diberikan dukungan. Sebenarnya hujah mereka ada kebenarannya, ada asasnya. Misalnya syarikat yang mempunyai 20 orang pekerja, mereka tidak boleh berniaga. Yang nak dibiaya atau yang nak dibayar gaji ini 20 orang pekerja yang mempunyai keluarga. Kalau perniagaan tidak berjalan, kerajaan tidak mencadangkan atau mengemukakan bantuan untuk memastikan peniaga-peniaga ini dapat sustain ekonomi dia, dapat sustain perniagaannya, dapat menjalankan perniagaan yang baik, bagaimana dia akan boleh memberikan pekerjaan kepada 20 orang pekerjanya atau 10 orang pekerjanya? Sudah pasti mereka akan berhentikan. Ini satu perkara yang serius dan membabitkan satu rantaian ekonomi yang berkait, yang membabitkan rakyat. Sebab itulah daripada awal lagi Parti Keadilan Rakyat menyatakan dengan tegas bahawa mesti ada tumpuan untuk membantu perusahaan kecil dan sederhana ini, kerana ia juga membabitkan sokongan dan dukungan kepada para pekerja yang secara relatifnya pendapatan mereka tidaklah seberapa. Jadi ini perkara-perkara yang saya fikir penting, dan kita harap dengan adanya desakan-desakan daripada Pakatan Harapan ini, kerajaan akan mengambil serius. Dan saya dengar telah pun ditubuhkan satu jawatan kuasa khas untuk membincangkan hal ini. Lepas tu saya sebut cara Pakatan, cara PN mengurus negara dalam keadaan krisis ini ialah dengan menubuhkan jawatan kuasa. Jawatan kuasa itu, jawatan kuasa ini. Akhirnya bila banyak jawatan kuasa, kita tidak boleh lari daripada naratif akan ada banyak red tapes, akan ada banyak karenah birokrasi dan tidak terus kepada bantuan yang diperlukan. Pada saya cukup satu, Majlis Keselamatan Negara, Perdana Menteri, pengurusikan, dan daripada MKN itu terus diberikan arahan. Okey, masalah ekonomi uruskan segera. Apa dia? Pakej rangsangan, pakej ekonomi dan sebagainya. Kemudian food security diberikan terus. Siapa yang ditugaskan untuk menguruskan terus masalah keselamatan makanan. Apa lagi? Berkait dengan kebajikan, terus diarahkan, jalan terus. Jadi kalau ada jawatan kuasa, ada mesyuarat, ada pegawai, ada kerana birokrasi, akhirnya nak sampai ke bawah itu lambat. Jadi inilah saya lihat kelemahan yang cukup ketara di peringkat kerajaan yang pada saya tidak bersedia untuk berhadapan dengan krisis yang besar ini.